Boleh ya? Nampak Ustaz? Okey, terima kasih. Kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada semua peserta Bina Al-Quran pada tahun ini. Seperti mana yang dimaklumkan oleh rektor kita, Dr. Husni bin Salamun, ini adalah seminar kali pertama yang diajukan oleh Pusat Islam, dan di Johor ini adalah kali kedua, iaitu yang pertama dahulunya pernah dilakukan oleh UTHM. Tahunnya mungkin dah lama lah, 5-6 tahun. Ya, tapi di negeri-negeri lain ada dibuat jugalah. Di Terengganu ada buat, di KL ada buat. Okey. Jadi tajuk yang saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan iaitu pengenalan Rustam Osmani. Okey, siapa yang pakai tag kena besarkanlah. Ya. Jadi untuk pengenalan Rustam Osmani seperti mana ke, jap ada. Saya je ke tak dengar. Yang lain dengar tak? Okey. Ada yang tak dengar tu ya. Mr. Channel. Okey. Seperti mana yang ilmu-ilmu lain juga, dan juga seperti mana ilmu Rustam Osmani, ilmu dhab tadi, Rustam Osmani adalah salah satu cabang ilmu Al-Quran. Di dalam ulum Al-Quran, salah satunya dibahaskan tentang Rustam Osmani. Ya. Jadi dia merupakan ilmu yang sangat penting lah, ya, iaitu untuk pengenalan lah. Sebelum kita pergi jauh, jadi kaedah penyampaian saya adalah jika ada soalan, contoh saya dah cakap dalam 20 minit ke 15 minit, ada persoalan yang nak diajukan, boleh diajukan, ataupun di hujung nanti nak tanya pun boleh. Tapi kena tulis dulu lah, takut soalannya tak ada. Okey. Okey, definisi ya. Jadi sebelum kita masuk lebih lanjut, apa dia Ar-Rasmu Al-Osmani? Dia adalah dua kalimah yang terbentuk, yang dihimpunkan. Pertama Ar-Rasmu, kemudian Al-Osmani. Ar-Rasmu tu dari sudut bahasa ialah Al-Asar, kesan. Namun di dalam pengajian kita ini, Abu Zaid Har, iaitu penulis kitab Lataiful Bayan, iaitu beliau telah mensyarahkan matan Mawriduz Zam'an. Ya. Siapa penulis matan Mawriduz Zam'an, iaitu Al-Kharas. Beliau adalah ulama tersohor dalam ilmu Rustam dan ilmu dhab. Kata beliau, yang dimasukkan di sini ialah marsum Quran. Jadi nanti kita akan saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, haja dan pelajar-pelajar, contoh-contoh kalimah-kalimah yang terdapat dalam perbahasan Rustam Osmani, dan sedikit saya akan sentuh tentang imla'i. Okey. Jadi tadi Ustaz Azwan telah berkongsi kepada kita tentang dhab. Saya ada persoalan yang ingin ditajukan kepada tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk dan datin-datin dan pelajar semua. Dhab dan Rasmu Osmani atau Al-Rasmu, mana yang dahulu? Kalau boleh jawab, boleh jawab. Voice, type pun boleh. Rasmu. Okey, lain-lain? Ar-Rasmu. Rasmu, okey. Mr. Cina cakap Bob. Okey, lain? Rasmu Ustaz ya. Okey ya. Jawapan dia adalah Rasmu ya, macam seperti mana Ustaz Azwan yang beritahu.
Al-Quran tulisannya asalnya kosong, kosong. Tulisan tulis Rasam. Kita tidak akan membincangkan atau sedikit saja akan membincangkan tentang khat. Sebab khat juga, khat iaitu tulisan, khat nasakh, khat sulus, rikaah, kufi. Sebab khat ada kaitannya dengan penulisan Al-Quran, ya, dengan rasam. Khat juga dinamakan dengan kaligrafi. Ya, kaligrafi. Kalau dicakap kaligrafi itu khat lah maknanya. Ya. Dalam tahu siapa yang okey, kitab ni nama Ijaz Al-Qurani fi Rasmi Osmani. Kitab ini membahaskan tentang Ijaz Rasam Osmani. Sebagai contoh, ini pengenalan awal ya. Sebagai contoh, terdapat kalimah-kalimah yang sama bunyi tapi ejaan lain sikit. Ya. Saya datangkan 2 atau lebih lah, atau 1 Minta maaf saja. Ustaz, Ya. slide tak nampak Ustaz. Slide tak nampak. Ya, pakai handphone ke pakai laptop? Pakai laptop. Laptopnya kena dibesarkan sikit lah. Saya nampak peserta, gambar peserta lain. Tak nampak slide Ya. Ustaz. Oh, okey. Saya tak Yang tahu lain, peserta lain macam mana. okey, yang lain macam mana? Nampak tak saya punya bahan ni? Okey Ustaz, saya punya okey. Okey ya. Ataupun tuan kena tekan apa ya? Klik. Okey, tak apa, saya exit balik. Terima kasih. Cuba nanti klik apa-apa lah yang patut. Okey. Okey, dalam kitab beliau Al-Ijaz Al-Qurani, saya mendatangkan contoh pada perkataan as-samawat. As-samawat. Okey, saya minta semua bayangkan aja sebab walaupun belakang saya ni whiteboard tapi tak sesuai untuk tulis lah. Samawat di dalam Al-Quran ada 2 bentuk. Pertama, sin, saya sentuh rasam saja. Sin, mim, waw, ta. Sin, mim, waw, ta. Ta maftuhah, ta terbuka. Jadi ada sin, mim, waw, ta. Ada 4 huruf saja. Namun terdapat satu tempat di dalam Al-Quran yang sin, mim, waw, alif, ta. Ada alif. Satu tempat saja. Banyaknya tiada alif. Jadi ada penambahan huruf. Persoalan, adakah penulis mushaf pada zaman dahulu ataupun kini terlepas pandang? Kalau kita terlepas pandang lah ketika menulis jurnal, makalah, menulis buku, menulis ayat Al-Quran dan menulis apa juga kadang terlepas pandang. Jadi untuk Al-Quran tak ada benda yang terlepas pandang. Sebab tulisan adalah tauqifi, ya, wahyu lah maksud dia. Jadi apa ijaz dia, apa kemujizatan dia, apakah rahsia dia, dia disebut dalam buku ni ya. Kalau tuan-tuan nak membaca tentang rahsia-rahsia tulisan ni dalam bahasa Melayu tak banyak, melainkan dalam tesis lah ya. Ada tesis, saya dah pernah jumpa ijaz, contoh ijaz Rasam Osmani ketika bagi perkataan yang hazaf alif. Nanti cubalah type kat Google Scholar ke dan lain-lain. Ya. Jadi as-samawat yang saya sebutkan tadi itu ada alif besar di dalam surah Fussilat saja ayat 12 ya. Hafal ya? Fussilat ayat 12. Okey, ada mesej masuk. Kalau ada masa mohon pencerahan berkenaan penulisan niat pada mushaf ya, kerana pembahasannya ada dalam sangat. Okey. Okey, saya cubalah ya. Okey, Ustaz Azwan ya. Okey, saya sambung kembali definisi. Iaitu kaedah. Definisi ini sebenarnya banyak ya. Saya ambillah mana-mana yang agak sesuai. Kaedah atau cara penulisan perkataan-perkataan Al-Quran pada mashaf-mashaf yang ditulis oleh para sahabat di zaman Sayyidina Osman radhiyallahu anhu dan dihantar ke negara-negara Islam. Jadi kenapa mashaf-mashaf? Sebab pada zaman Sayyidina Osman ada banyak mushaf yang dihantar ke kota-kota Islam, Kufah, ke Basrah. Saya akan sentuh kemudian tentang berapakah jumlah mushaf-mushaf. Ya.
Sebenarnya sebutan mushaf dalam bahasa Melayu dalam kamus disebut dengan mushaf ya. Cuma kita dah biasa dengan mushaf. Dan start pada saat ini saya menggalakkan kepada tuan-tuan, perempuan, datuk-datuk, datin, semua untuk memanggil sebuah itu adalah mushaf ya. Jangan sebut Al-Quran. Mushaf Al-Quran. Boleh ya, mushaf ya, mushaf. Namanya mushaf. Bilakah perkataan mushaf bermula? Iaitu pada zaman Sayyidina Osman. Sebelum zaman Sayyidina Osman tidak panggil mushaf. Panggil perkataan lain. Suhuf ya. Manakala dinamakan kaedah ini dengan Rasmu Osmani adalah sebagai sandaran kepada Sayyidina Osman atas perintah beliau untuk menulis ayat-ayat suci Al-Quran. Ya. Sebenarnya penisbahan kepada Sayyidina Osman adalah satu kemuliaan kepada beliau sebab beliau telah melakukan satu pembaharuan yang sangat mendatangkan manfaat kepada umat hingga saat ini hatta hingga kiamat ya. Cuba kita bayangkan jika mushaf-mushaf tersebut tidak dihantar ke kota-kota Islam, hanya tersimpan saja dan pastinya akan berlaku macam-macam pertelagahan ya. Okey. Kenapakah tidak dinamakan Rasmu Nabi ataupun Rasmu Rasul atau Rasmu Muhammadi? Ya. Ini tidak lain hanya penisbahan kepada Sayyidina Osman disebabkan sumbangannya sangat besar walaupun dah wafat, manusia mati meninggalkan nama, harimau mati meninggalkan belang. Ya, begitu ya. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Taala matinya adalah husnul khatimah, sibuk dengan Al-Quran, akan disebut-sebut nama-namanya seperti mana tokoh kita di Johor iaitu almarhum Ustaz Kamaludin Komeng yang pastinya kepada kita dan sebahagian peserta dalam ini ada yang belajar dengan beliau ya, ada belajar dengan beliau. Jadi mudah-mudahan sahamnya tetap mengalir seperti mana air mengalir hingga kiamat. Amin. Okey. Amin. Amin. Nombor 3, penulisan ilmu Islam. Dalam nombor 3 ini kita nak membahaskan, nak berkongsi lah ya, berkongsi kepada tuan-tuan, perempuan, datuk-datuk, datin, bilakah atau bentuk penulisan yang wujud ya. Pada zaman Nabi, kaedah Hasan Osmani ini tidak dibukukan. Maksud tidak dibukukan iaitu kaedahnya mesti ada ini. Bukan saja ilmu Hasan Osmani, ilmu-ilmu lain tiada. Termasuklah ilmu bahasa, ilmu balaghah, ilmu tajwid, ilmu hadis dan mustalah, ilmu tafsir dan sebagainya. Ia datang kemudian. Sebab apa? Sebab baginda lah sallallahu alaihi wasallam guru kepada guru semua. Ya. Dan apabila sahabat mak baginda sudah wafat, dan sahabatlah guru kepada sahabat-sahabat yang lain. Mereka akan bertanya secara langsung seperti mana sahabat-sahabat yang lain ya. Okey. Saya akan baca sedikit. Penulisan Al-Quran sebenarnya telah bermula sejak permulaan wahyu. Penulisan ya, bukan kaedah Rasul Osman ni, penulisan. Sebab apabila baginda dapat wahyu, baginda akan menyampaikan kepada sahabat dan sahabat akan menghafal dan mengetahui tafsir-tafsir dia. Begitu juga Nabi akan hafal depan malaikat, tasmi' dan kemudian Nabi akan bertanya kepada malaikat Jibril AS tentang perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat yang tidak dipahami ya, sampai habis ya. Jika ayat wahyu yang dapat itu satu ayat. Jika satu surah panjang seperti Al-Anfal, Nabi dapat satu masa saja, Nabi terpaksa menghafal dan Nabi memahaminya. Terdapat juga satu surah yang pendek, Al-Kawthar, itu pendek ya. Jadi Nabi menghafal semualah, Nabi menghafal dan Nabi kita memahaminya. Dan ada satu ketika Nabi cepat-cepat nak menghafal. Disebabkan Nabi takut terlupa, malaikat tak sempat nak habis baca, Nabi dah cepat ikut. Macam kita lah mungkin ya. Ada ya. Pengalaman saya ada
buka kelas hafazan mingguan untuk dewasa dan kanak-kanak. Jadi pelajar saya ni dalam umurnya nak ke 50 lah. Menghafal juzuk 30, dah khatam dalam masa 2 tahun, hampir 2 tahun. Bermula An-Nas, Al-Falaq, Qul Huwallahu Ahad, kemudian Tabat Yada, sampai habis sampai Naba. Ya, macam biasalah ada tebuk-tebuk semualah. Sekarang dia dah hafal Waqiah, Al-Mulk, gitu ya. Jadi saya ni kita salam je. Jadi kita nak betulkan, kita nak ditulis. Hinggakan baginda telah ditegur oleh Allah SWT. Al-Hari insan akan dita'ajal. Jangan cepat-cepat engkau menggerakkan lidah engkau sebab nak menghafalnya. Sesungguhnya kami lah menghafalnya. Ya, ada soalannya. Oh, Ustaz baru recall. Sam, okey. Nur Akilah, Ustaz boleh tak ke nombor 1 dan nombor 2? Nak SS. SS apa tak tahu ya. Okey. Okey, yang untuk 1 dan 2 nanti tu boleh tengok semulalah dalam saya punya bahan ya. Sebab saya dah kongsikan dalam grup WhatsApp. Kita terus kepada nombor 3 ini. Iaitu kemudian Al-Quran turun secara munajjaman ya, kepada baginda SAW. Selama mana? Selama tempoh Nabi mendapat wahyu, ulama khilaf dalam menentukan tahun ataupun jumlah tahun baginda mendapat wahyu. Jika dalam sini boleh tengok. Okey. Pada sini ya. Penurunan pada tahap ini telah bermula 17 Ramadan. Bermula pada tahun 610 Hijrah di Gua Hira dan berlangsung hinggalah kewafatan baginda SAW. Ini adalah secara munajjaman, itu beransur-ansur. Dalam masa berapa tempoh? Pertama, ada yang pendapat mengatakan 20 tahun, 20 atau 23 tahun atau 25 tahun. Biasa yang kita dengar yang mana ya? 23. 23 kan. Biasa kita dengar macam-macam sebut 23. Sebenarnya kalaulah pencamar tu sebut 20 tahun pun tak ada masalah. Sebut 25 pun tak ada masalah, ya, tak ada masalah. Sebab dia benda-benda yang khilaf ya. Kemudian bila didetailkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini adalah pendapat Khudhari dalam kitabnya Tarikh Tashri' dengan mengambil masa tepat iaitu bermula 17 Ramadan tahun ke-41 kenabian hinggalah akhir pada 9 Zulhijjah 10 Hijrah. Okey. Maknanya apa? Maknanya terdapat ulama yang bersusah payah menganalisis data berkenaan masa saja ya. Masa saja. Agak-agak kita nak fikir ke macam mana ya dia boleh dapat 22 tahun, 2 bulan 22 hari tu pakai analisis SPSS ke, NVivo ke dan sebagainya apa ke? Kan? Oh ya, luar biasa lah ulama dahulu. Okey. Usaha penulisan ayat Quran untuk permulaannya telah diusahakan oleh beberapa sahabat yang dipilih oleh baginda seperti Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Ibn Mas'ud, Mu'az bin Jabal, Abu Zaid, Abu Darda, Sa'id bin Abi Waqqas ya, bukan Waqqaf. Abdullah bin Zubair dan Abdul Rahman Al-Harith bin Syam. Rujukan saya adalah Ustaz Muhammad Rahim bin Yusuf. Ya, ini Ustaz UIA lah ya. Ini berdasarkan beberapa buah hadis. Yang pertama, dari saya datangkan satu saja. Untuk lebih detail, tuan-tuan mungkin boleh belilah kitab beliau dalam bahasa Melayu. Ini ya kitab beliau. Ini cetakan lama. Cetakan lama ni harga dia 32 lah. Tapi sekarang ni Ustaz Rahim Yusof dah beritahu saya sekarang ni dah tebal, dah ada penambah baik, dah siap gambar-gambar dan agak mahal sikit ya. Okey. Okey. Saya nyatakan terjemahan hadis diceritakan oleh Qatadah, beliau
berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni ada sahabat ya. Siapakah pengumpul Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW? Beliau berkata, empat orang. Baru saja nama-nama lain terdapat dalam hadis-hadis lainnya. Ya, bahawa penulis ini adalah Nabi telah declare akan kealimannya dalam penulisan. Bagaimana yang kita ketahui pada zaman Nabi dan sebelum Nabi. Ketika itu umat al-ummiyun, ya, ummiyun. Tak pandai baca dan menulis, hanya segelintir sahaja. Ya, adakah umat ketika itu ummi, satu kejelekan ataupun satu kecacatan? Tidak ya, sebab bagi mereka yang nombor satu adalah ingatan ya. Jadi telah menjadi adat kebiasaan bangsa Arab ini ialah kuat ingatan. Ya, kuat ingatan. Walaupun mereka businessman, ingatan mereka kuat ya. Mereka boleh ingat salah silap keluarga. Contoh, bin sampai atas ya. Kita tak mampu, mungkin kita sampai ingat bapa kita atau kita moyang kita sajalah. Melainkan ada kertas. Ya. Begitu juga dalam sanad-sanad Al-Quran kita yang kita ada ataupun sanad-sanad kita. Bapa kita, ayah kita belajar dengan siapa? Ustaz, contoh Ustaz A. Ustaz A belajar dengan siapa? Ustaz B. Sampai cuma ni tiada bertulis. Itu pun sudah kata, bolehlah dianggap sebagai sanad. Okey. Kalau ada soalan boleh ajukan dalam WhatsApp message ataupun boleh pakai voice saja. Nombor 4 ya. Nombor 4, bilangan Mushaf Osmani. Para sarjana Islam berselisih pendapat. Ini yang seperti mana saya katakan tadi, iaitu bilakah berlakunya penyalinan balik mushaf adalah pada zaman Sayyidina Osman. Ya, pada sebelum Sayyidina Osman dinamakan suhuf. Pada zaman Nabi tidak dinamakan suhuf, dipanggil lembar-lembaran lah, kertas-kertas pada kulit kayu, kambing, batu bata. Ya, adakah bentuk tulisan itu tidak wujud pada zaman kini? Masih wujud lagi. Ya. Boleh kita tengok video-video mereka yang belajar ataupun penduduk Afrika yang belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran, mereka menulis pada kertas, pada kayu kan. Ya. Kaedah itu sebenarnya lebih tajam untuk ingatan mereka. Ya. Dan kaedah itu telah wujud pada zaman dahulu. Kenapakah zaman tersebut tiada kertas seperti kita? Adakah tidak ada teknologi? Sebenarnya itulah teknologi yang ada pada zaman mereka. Ya. Teknologi zaman kita adalah seperti ini. Kertas. Walaupun kertas akan hancur ya. Jadi pada zaman dahulu teknologi sangat tinggi. Kalau kita mengimbau kertas yang ditulis dengan ayat-ayat Al-Quran pada mushaf klasik atau manuskrip Al-Quran di alam Melayu, bagi saya dapat diberikan kepada dua. Pertama, dua atau tiga lah. Yang pertama, kertas-kertas yang dijadikan daripada kulit kambing. Iaitu mushaf Patani. Kita kadang-kadang dapati ia ditulis pada kulit-kulit kambing. Macam mana saya boleh tahu? Sebab saya pernah pegang ya, belum pegang. Tengok, dapat tengok dan di pegawai tersebut memberitahu ini adalah Al-Quran Patani
Saiznya sedikit kecil daripada mushaf alam Melayu yang lainnya. Ini buat daripada kulit kambing. Manakala mushaf manuskrip yang berumur 100, 200, 300 dan lebih di alam Melayu seperti Indonesia, dia bersaiz lebih besar ya. Mungkin A4 tu kecil lah, lagi besar lah ya. Ya. Apa ya saiz lagi besar selain daripada A4? A5 ya. A3. A3 ya. Okey. Okey. Lagi besar ya. Mungkin ada lagi besar ya. Ada besar. Jadi mushaf-mushaf yang dihantar oleh Sayyidina Osman ke kota-kota Islam tersebut ada berapa jumlah? Khilaf ulama. Semua ni khilaf ya. Semua khilaf. Macam-macam khilaf dalam pembahasan fiqh, ada khilaf, ada mazhab dia. Dalam tadi Ustaz Azwan dalam ilmu dhab ada berbeza pendapat, ada 2 mazhab lah, 3 mazhab lah. Dalam Islam pun adanya mazhab, nanti saya akan kongsikan. Dalam bilangan ni pun semua begitu. Jadi kita sebenarnya akan mengajar kita berlapang dada ya. Abu Bakar Al-Sijistani. Sijistani, ini macam Pakistan yang dengar ni kan. Sijistani, Pakistan, Afghanistan, Sijistan. Lebih kurang menyebut dalam kitab Al-Masahif sebanyak 7 buah mushaf. Yang pertama Mekah, Syam, Yaman, Bahrain, Basrah, Kufah, dan sebuah disimpan di Madinah yang juga dinamakan Mushaf Al-Imam. Apa dia Mushaf Al-Imam? Mushaf Al-Imam ini iaitu mushaf yang dipegang oleh Sayyidina Osman. Apa kisah dia? Kisah dia begini ya. Setelah Nabi wafat, kertas-kertas tadi yang ditulis pada kulit-kulit yang pelbagai dikumpulkan, dijadikan satu, disimpan oleh Sayyidina Sayyidina Abu Bakar. Ya. Dihimpunkan. Ketika itu namanya suhuf. Apabila Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Abu Bakar simpan saja dan tiada apa-apa inovasi yang dilakukan, sebab ketika itu berlakunya macam-macam macam-macam fitnah ketika itu. Golongan anti hadis, golongan anti keluarkan zakat, golongan murtad, termasuklah Musailamatul Kazzab ya, dan sebagainya. Jadi Sayyidina Abu Bakar terpaksa melawan semua. Apabila Sayyidina Abu Bakar wafat, tampuk pimpinan khalifah telah diganti oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Suhuf tadi disimpan oleh Sayyidina Umar. Apabila Sayyidina Umar wafat, suhuf tadi disimpan oleh Hafsah binti Umar. Anak beliau lah ya, anak beliau. Dan tampuk pimpinan diganti oleh Sayyidina Osman. Apabila zaman Sayyidina Osman berlakulah satu lagi ujian besar kepada kaum muslimin yang menyebabkan takut perbalahan dan sebagainya. Jadi seorang sahabat mencadangkan kepada Sayyidina Osman supaya kita kumpulkan mushaf, satukan mushaf bagi mengelakkan kaum muslimin berpecah. Asalnya Sayyidina Osman tak nak buat sebab ini adalah satu pembaharuan. Nabi tak buat. Kenapa aku nak buat? Jadi setelah dipujuk demi pujuk, barulah Sayyidina Osman bersetuju untuk disalin balik. Meminjam daripada Hafsah tadi, suhuf tadi, dan disalin balik. Menjadi berapa? Menjadi 7 buah. Salah satunya dipegang oleh Sayyidina Osman yang dinamakan Mushaf Al-Imam. Nombor 2, Abu Amr Ad-Dani, wafat pada tahun 444. Senang ya. Abu Amr Ad-Dani, penulis kitab Al-Muqni', kitab otai lah dalam ilmu Islam ya. Berpendapat bahawa terdapat 6 buah mushaf yang dihantar ke Madinah, Mekah, Kufah, Basrah, Syam, Iraq. Nombor 3, As-Suyuti. As-Suyuti ni kita boleh baca As-Suyuti, As-Siyuti, As-Sayuti, boleh ya. Salah satu lughat. Seperti mana kalimah mashaf boleh baca dengan mashaf, mushaf, mishaf.
As-Suyuti pula mengatakan bahawa pendapat yang masyhur di kalangan ulama ialah 5 buah sahaja. Mekah, Syam, Kufah, Basrah, Madinah. Tidak termasuk Al-Mushaf Al-Imam. Okey. 4. As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi ya. Alim. Imam Sakhawi ni sangat alim. Pelbagai ilmu dia mengetahui, ilmu bahasa, ilmu Quran, ilmu Rusam, ilmu Dhab. As-Sakhawi ya. Mungkin dalam kalangan kita peserta ni ada ustaz atau ustazah yang pasti pernah mendengar Imam As-Sakhawi, mungkin dalam bab Burah ada, dalam bab fiqh ada ya. Dalam kitabnya Al-Wasilah ila Kashfi Al-Aqilah. Kitab ini adalah syarah bagi matan Aqilatul Atwab. Penulis matan adalah Al-Imam Syatibi rahimahullah taala. Okey. Imam Syatibi wafat sedikit pengungsian. Imam Syatibi wafat di Mesir. Siapa yang pernah pergi Mesir ataupun yang ingin nak pergi Mesir, boleh. Jangan lupa pergi makam Imam Syatibi. Makamnya di kawasan kubur. Ya, jangan takut ya. Okay, saya dah pergi banyak kali lah. Tapi dapat masuk makam sekali saja. Sebab makam tersebut bersebelahan masjid. Nak masuk makam kena masuk masjid dulu. Dah masuk masjid ada pintu kecil, sebelahnya bangunan melekat, itu makam. Ya, jadi makam bukan dalam masjid, bersebelahan. Dibuka pada hari Jumaat saja. Sebab itu kawasan kubur. Jadi kalau buka waktu Zuhur, Asar ke mungkin tak ada siapa nak datang lah. Jumaat saja dibuka ya, dibuka. As-Sakhawi dalam kitab Al-Wasilah ila Kashfi Al-Aqilah, iaitu sebuah kitab syarah matan Al-Aqilatul Atwab kalangan Imam Syatibi, beliau mengatakan 7 buah sahaja. Ya, 7 buah sahaja. Ini nama-nama dia. Semua hampir sama ya. Nombor 5 Abu Zaid Har. Abu Zaid Har, iaitu penulis kitab Lataiful Bayan. Lataiful Bayan syarah bagi Maridul Dhama'an ya. Maridul Dhama'an. Lataiful Bayan adalah kitab-kitab dalam ilmu Rusam. Pendapatnya secara umum tanpa menentukan negara-negara Islam. Beliau menyebut sebanyak 4, 5, 6 atau 7 buah mashaf. Namun pendapat yang masyhur adalah 6. So kita pening nak pakai yang mana kan? Nak pakai yang mana ni? Banyak sangat ni. Kita pakai pendapat yang masyhur. Itu 6 buah saja. 6 buah saja. Kalau cakap 5 pun boleh. Boleh juga. Sebut 7 pun boleh juga. Okay. Ada soalan. Min Manaf. Assalamualaikum Ustaz, apa beza mashaf Al-Quran kita ini dengan suhuf yang terdahulu yang ada disebut dalam surah Al-A'la, suhuf Ibu Imam Musa? Okey. Salah satu perbezaannya adalah isi kandungan dia. Ya, suhuf nabi-nabi yang terdahulu adalah ceritanya hanya tidak sedetail seperti kita. Maksudnya dalam Al-Quran ada hukum, ada cerita, ada perbahasan kiamat, ada tentang kekeluargaan, ada hubung kait dengan alam, ada kejadian manusia dan sebagainya. Ya, itu salah satunya isinya lah, ya, isinya. Dan beza suhuf dengan mushaf dengan Al-Quran adalah sanad. Al-Quran ada sanad ila yaumil qiyamah. Zaman Nabi, sahabat, tabi'in hinggalah kiamat. Zaman kita dah habis, anak cucu cicit kita sampai kiamat. Manakala kitab-kitab suhuf, kitab-kitab contoh kitab Zabur, Taurat, Injil semua, wafatnya Nabi tersebut habislah, ya, habis. Dia tak ada sanad. Itu salah satunya keistimewaan Al-Quran lah. Ila yaumil qiyamah. Selain mashaf-mashaf yang disalin semula yang diedarkan ke negara-negara Islam, khalifah juga menghantar bersama mashaf tersebut seorang sahabat yang terpilih, yang ditugaskan untuk mengajar Al-Quran. Okey, ini dia. Tadi telah dihantar ke Kufah ada, Syam ada. Ini sahabat-sahabat dia ya. Al-Mughirah bin Syihab dihantar ke Syam. Jadi Al-Mughirah ini bawa mushaf ke Syam yang bacaannya sesuai dengan bacaan Mughirah bin Syihab. Al-Quran itu ya.
Begitu juga ke Kufah, Abdul Rahman As-Sulami. Jadi untuk Abdul Rahman As-Sulami, sanad bagi riwayat Imam Asim sampailah Abdul Rahman As-Sulami. Ya, atasnya adalah Abdul Rahman As-Sulami, atasnya baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai sini, ya. Ini. Begitu juga sanad dalam ilmu fawasil juga Abdul Rahman As-Sulami. Apa ilmu fawasil? Fawasil iaitu ilmu yang membincangkan tentang jumlah ayat. Ya, itu pun khilaf, macam-macam khilaf. 3, Amir bin Qais ke Basrah, Abdullah bin Sa'id, Zaid bin Sabit ke Madinah. Mushaf satu lagi, nombor 6, apa? Iaitu Mushaf Al-Imam, itu untuk Sayyidina Osman saja. Okey, jika ada soalan boleh ajukan, kalau tak ada saya jalan. Kalau ada soalan boleh type. Jadi sambil-sambil saya menyampaikan boleh bertanyalah. Penulisan ilmu Rasul Osman. Para sarjana Islam khususnya yang mendalami ilmu Al-Quran telah berusaha sedaya upaya dan menghuraikan kepada ummah iaitu kita agar ilmu ini mudah. Ya. Sebagai contoh, saya ambil sini, ya. Sebagai contoh, sebelum Syekh Abu Zaid Har, iaitu penulis kitab apa tadi? Lataiful Bayan. Kitab ini ada 2 jilid, ya. Nipis saja. Tapi dia menceritakan tentang ilmu Islam, tidak terlalu padat, tidak terlalu pendek hingga memeningkan. Memulakan syarah bagi matan Mawridul Dhama'an, iaitu matan dalam Islam. Beliau menyatakan bahawa huraian yang dilakukan adalah seringkali ringkas jalan dan yang paling mudah untuk dipahami oleh murid. Ini. Jadi beliau menulis syarahan bagi matan Mawridul Dhama'an tadi itu dengan kaedah yang mudah. Ya. Selanjutnya dalam pengajian ilmu qiraat pula, penulis iaitu penulis makalah inilah menampilkan seorang tokoh yang agung, Al-Imam Al-Hafiz Syamsul Millah Waddin Muhammad bin Ali bin Yusuf bin Al-Jazari. 1992 itu bukan tahun wafat, ya. Itu adalah tahun cetakan buku. Beliau ini adalah tokoh nombor 1, rujukan nombor 1 dalam bidang Al-Quran, bidang qiraat. Yang lebih dikenali dengan Ibnu Al-Jazari. Okey. Mungkin di kalangan semua pernah dengar nama Al-Jazari. Al-Jazari dan Ibnu Al-Jazari adalah 2 entiti yang berbeza, ya. Okey. Saya ada soalan untuk semualah. Sebab supaya peserta takut dia ngantuk kan, lagi-lagi nak zuhur ni. Siapa dia Al-Jazari? Ibnu Nyubang, Boleh cuba? Type pun tak apa. Kod ada yang tahu tapi malu, type je. Siapakah dia Al-Jazari? Imam qiraat kod, okey. Jangan ada kod-kodnya. Okay. Soalan saya, siapakah Al-Jazari, bukan Ibnu Al-Jazari. Ya, itu 2 entiti, 2 insan tokoh Islam yang lain, yang berbeza, ya. Lain-lain jawapan? Siapa nak cuba? Mungkin Muhammad Awad boleh jawab lagi. Tak ada? Okey, saya bagi jawapan lah. Ya, Ibu Nur, ada nak cuba ke? Tokoh qiraat. Okey, boleh. Ibnu Jazari bahagian tafsir. Okey, Encik Manaf. Okey, ya. Al-Jazari itu mungkin Al-Jauzi kot dalam tafsir tu. Tafsir Al-Jauzi, ya. Al-Jazari iaitu ilmuwan Islam dalam bidang engineer. Ya Allah. Engineer. Al-Jazari, ya. Kerana dekat radio IKIM FM tu dia ada sebut Al-Jazari. Ya.
Ini Ibnu Al-Jazari, bidang yang lain ni, bidang Al-Quran ya. Kadang-kadang ada nama ulama tu sama, tapi dua manusia yang lain. Seperti Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir lain, riwayat Ibnu Katsir lain. Ini lain, sangat lain. Sangat lain dan masa sangat berbeza. Okay. Saya sambung ya. Tujuan yang hampir sama juga dalam penulisan kitab beliau yang bernama Takribul Nashr fi Qiraatil Al-Ashr, iaitu kitab yang menceritakan tentang baca Imam 10, qiraat 10. Kenapa beliau menulis kitab itu? Supaya memudahkan ya, memudahkan. Thayyibatun Nashr. Okey, betul. Thayyibatun Nashr itu ialah Ibnu Al-Jazari ya. Ya, Ustaz Izhari daripada Melaka. Ya, untuk pengetahuan semua ya, peserta kawan-kawan kita ni ada yang daripada Sarawak ada, Singapura ada, Johor ada, senang cakap Asia lah ya, Asia. Bagi mengetahui corak penulisan, okey, saya simpulkan di bawah. Okey, ini. Rosam dan Dom. Oleh kerana Rosam dan Dom ini seperti adik dan abang atau adik-beradik, tidak dapat dipisahkan lah. Ya, tidak dapat dipisahkan. Namun, dalam bentuk penulisan, kadang-kadang dipisahkan ilmu dia. Ada yang gabung, ada yang pisah. Kita ambil yang gabung dulu. Ya, dalam gabung iaitu ilmu Dom, iaitu yang Ustaz Azwan kongsikan kita tadi, Al-Rasmu yang saya kongsikan. Dalam bentuk penulisan kadang-kadang digabungkan dalam satu bentuk tulisan. Sama ada dalam bentuk manzumah. Manzumah yang ini dalam bentuk matan. Matan ya. Matan macam-macam matan lah. Kemudian ada juga disebut dalam kitab tu manzumah beserta syarahan saja. Yang ini matan saja. Ini matan beserta syarahan. Yang ketiga, ada disebut dalam bentuk teori saja. Tak ada matan, tak ada syarahan. Dia bagi tahu kaedah saja, kaedah saja, umum. Okay? Tak ada dalil daripada matan. Dan yang keempat, subtopik. Subtopik ni contohnya contoh bab Hamzah. Bab Hamzah. Diceritakan Hamzah sekian terbagi kepada apa-apa. Bab badal. Badal itu ini terbagi kepada apa-apa. Okey, subtopik. Dan yang berasing, kita akan menyentuh ini sajalah, dot saja. Kita akan menyentuh sam saja. Sama juga dalam bentuk manzumah, matan, manzumah beserta syarahan, teori dan subtopik. Sama macam digabung tadi ya. Okey. Macam mana nak belajar ilmu ni ya? Macam mana nak belajar ilmu ini? Ilmu ini kebiasaannya yang belajar adalah pelajar-pelajar diploma tahfiz di Malaysia. Ya. Mungkin ada kelas-kelas luar yang buat seperti di IYA ada, di tempat-tempat lain ada tapi tak banyak. Di Singapura ada, mungkin peserta daripada Singapura boleh kongsikan pernah belajar ke? Siapa ya daripada Singapura? Ustaz, siapa ya? Ustaz. Ada 2-3 orang daripada Singapura ya? Okey. Ini dia punya perbahasannya lah, detail dia. Okey. Kita tak tengok ni sangat. Hukum. Rasam Osmani ini adalah apakah tauqifi atau ijtihadi? Apa dia tauqifi? Tauqifi iaitu wahyu yang tidak boleh diubah. Dapat daripada Nabi beginilah, tak boleh ubah-ubah. Seperti mana yang Tuan tadi bertanya tentang perkataan Ibrahim. Kenapa ada yang Ibrahim ada ya, titik. Ada rumah, ada ha, ya, mim. Dan ada yang ha, mim. Jawapan nombor 1 adalah sebab Rasam Osmani tauqifi, tidak boleh diubah. Adakah sahabat-sahabat tersilap tulis dan Nabi tak peksa betul-betul? Tidak ya, tidak. Memang ada hadis Zaid bin Sabit menceritakan bahawa apabila
Nabi membaca dan Zaid menulis. Selepas Zaid bin Sabit habis menulis, Zaid membaca semula depan Nabi dan Nabi mensemak. Bacaannya betul ke tidak betul. Okey. Tauqifi ijtihadi adalah perkara yang diijtihadkan oleh ulama-ulama. Ya. Ini detail ya. Kita ambil pendapat jumhur saja. Jumhur ulama mengatakan adalah tauqifi, tidak boleh ubah. Oleh kerana itu sangat sensitif di Malaysia ini untuk menjual atau mencetak atau mengedarkan Al-Quran yang tidak ada cop KDN. Adakah mushaf yang tidak ada cop KDN itu imla'i ataupun ijtihadi? Tidak semestinya ya. Yang KDN itu telah disahkan oleh KDN lah. Yang lain tu contoh Indonesia lain. Ya, Indonesia lain. Mungkin ada yang bertanya, mushaf Indonesia dengan mushaf kita berbeza ya. Ada beza dia. Kadang-kadang pada Al-Alamin, kemudian pada As-Sirata ada alif. Kenapa berbeza? Okay, di sini saya ingin kongsikan mengapakah mushaf kita Malaysia tidak sama dengan mushaf Indonesia. Saya sentuh resam saja ya, dot saya tak sentuh sangat. Sebab Ustaz Azwan telah sentuh. Jawapannya adalah disebabkan kerana Malaysia mengikut Saudi. Saudi ikut siapa? Saudi ikut mazhab Abu Daud. Ya, Abu Daud wafat tahun 469 lebih kurang lah. Manakala Indonesia mengikut mazhab Abu Amr Ad-Dani, wafat tahun 444. Yang kedua-duanya dinamakan Syaikhan dalam ilmu resam. Dalam hadis, Syaikhan huma Bukhari wal Muslim. Tetapi dalam resam, Syaikhan itu Abu Daud dan Abu Amr Ad-Dani. Mereka ini adanya ittifaq dan adanya khilaf. Contoh mudah pada perkataan As-Sirata ada alif ya. Cuba masing-masing bayangkan ejaannya macam mana. Alam ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mushaf kita tiada alif besar. Alif kecil itu penandaan dia, itu resam dot. Mushaf Indonesia ada alif. Sebab apa khilaf? Mazhab yang berbeza. So, daripada sini kita dapat tahu bahawa jangan mudah-mudah kita mengatakan yang Indonesia tidak Osmani, ataupun kita jumpa mushaf mana-mana tempat, bila kita silap kita dan comparekan dengan mushaf kita, pasal lain, tanda waqaf lain, tanda dot lain. Ni kita katakan ini imla'i. Tidak boleh sebab ilmu resam ni sangat susah dan perbincangan banyak sebab ada mazhab-mazhab dia. Nanti di bawah nanti saya akan kongsikan sedikit khilaf yang terdapat dalam ulama resam. Okey. Ini tauqifi jumhur ulama ya. Istilah ini iaitu golongan kedua yang berpegang kepada Sa'ad Osmani adalah bukan tauqifi dan tidak salah sekiranya mengubah penulisan. Ini pendapat kedua lah. Yang ketiga, menggabungkan saja. Apa kelebihan di sini? Kelebihan di sini iaitu golongan yang ketiga berpendapat bahawa harus hukumnya boleh maknanya untuk menulis Al-Quran dengan penulisan Arab kini. Maknanya macam biasa, macam imla'i pun boleh. Namun dalam masa yang sama bentuk tulisan Ustaz Osmani mestilah haruslah dipelihara khususnya bagi mereka yang mendalami dan ahli Al-Quran. Maksudnya begini ya. Contoh ya, andaikan kita ini pendakwah pergi kawasan pedalaman yang tidak pernah membaca Al-Quran. Kalau kita tunjukkan Al-Quran Rasam Osmani seperti mana yang kita pakai hari ini, mereka langsung boleh baca. Ya, jadi untuk mengajar start daripada awal, alif bata mengeja,
dibolehkan untuk tulisan biasa saja. Ya, tulisan biasa. Nanti bila dah lama-lama dah pandai, beralihlah kepada yang Osmani. Okey, ada soalan. Saya ada Al-Quran Indonesia, awal ayat alif lam berbaris. Tu memang sam juga Ustaz. Okey ya. Selepas kita belajar sam dan dog, kita boleh bezakan mana satu dog, mana satu resam. Resam itu rumah saja. Alif, lam, ha, mim, dal. Kalau bismi, ba, sin, mim. Tidak ada cerita hamzah wasal, baris atas, baris bawah, mati, sukun. Itu bab dog ataupun penandaan. Ya, ilmu penandaan. Kalau kita di rumah ada Al-Quran Indonesia yang alif, baris atas, alham, mati, dan sampai habislah. Boleh baca tak? Boleh baca. Ya, bezanya hanya pada dog saja. Dog adalah inovasi yang dilakukan oleh ulama-ulama. Boleh ya? Sebab tulisannya tetap kekal seperti asal. Saya ada kisah, iaitu saya ada mengaji kuliah maghrib. Ada seorang jemaah ni agak semangat sikit dalam Al-Quran. Dia beritahu di simpanan Al-Quran tu di belakang ada satu Al-Quran Indonesia, dia cakap. Lalu dia ambil lah Al-Quran besar. Al-Quran ni cakap mungkin orang wakaf lah. Wakafkan untuk surau. Lepas tu dia cakap, Ustaz, saya simpan ni tak, saya simpan takut orang terbaca nanti dosa. Saya kan. Bahaya statement begitu ya. Lalu saya pun bukalah mushaf tersebut. Buka, ada cop KDN Indonesia lah. Saya tak hafal nama dia, KDN Indonesia. Ya, ahli lajnah tasnif mushaf Indonesia. Dah sebut lagi Ustaz Osmani kan. Ustaz Osmani. Jadi Al-Quran ini telah disahkan oleh Ustaz Osmani. Seperti mana saya katakan, ada dua mazhab yang besar, ya, iaitu Abu Daud dan Ad-Dani. Ada yang sama, ada yang berbeza. Okey ya. Jadi kalau ada Al-Quran Indonesia, jangan disimpan-simpan. Boleh baca ya, boleh baca, tak ada masalah. Khususnya kepada penerima wakaf lah. Nanti seperti kes tadi, surau ke masjid, nanti pahala penyumbang pewakaf tak sampai. Okey, kaedah. Kita dah masuk kaedah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Saya nak bertanya tentang tadi Ustaz diterangkan berkenaan dengan resam Al-Quran Indonesia, yang di mana kalau kita tahu hamzah wasal dia tak ada kan. Contoh macam kalimah alhamdu. Okey, pada hamzah wasal tu dia tak ada hamzah wasal, tapi alif tu dibariskan atas. Okey. Kemudian dalam kaedah kita membaca, kalau kita nak membaca Al-Quran Indonesia tu, adakah kita kena baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah? Macam mana pandangan Ustaz? Okey. Okey, terima kasih ya, soalan yang bagus ni. Jadi dengan soalan macam muda lagi ni. Nama siapa ya? Nazmi Ustaz. Nazmi. Umur? 23. 23. Oh, sweet. Ya, masih sweet lagi ya. Okey. Soalan dia iaitu hamzah wasal tak ada tetapi pakai baris atas. Macam mana nak baca kalau wasal? Kalau wasal, kita terpaksalah bunyi macam biasalah, bismillahirrahmanirrahim, milhamdu. Jadi persoalan dia, jadi kenapa Al-Quran itu letak baris atas? Kan dah susah. Kan dah susah. Masing-masing ada hujah. Bagi cetakan mushaf Indonesia, mereka letak begitu sebab apa? Sebab ini andaian saya dan saya rasa jawapannya mungkin boleh pakai. Sebab pada bismillahirrahmanirrahim berhenti nombor 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim nombor 2. Jadi penandaan itu ditandakan baik atas, al tu atas, supaya nak bagi tahu kepada pembaca ini bacanya al kalau nak start. Sebab tadi bacanya waqaf, 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 waqaf ya. Dalam matan Syatibi kata asal bagi waqaf adalah sukun. Jadi berhenti ya. Berhentilah. Bismillahirrahmanirrahim, sukun. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, mati,
berhenti dan sukun. Alhamdulillahil alamin, sukun sampai habis. Waqaf, waqaf, waqaf. Kalau nak sambung, kena ada ilmu, ya. Jadi kena hidupkanlah bismillahirrahmanirrahim, milhamdulillahil alamin, ya. So dia punya jawapannya lebih kurang begitulah. Mungkin dalam sahabat-sahabat saya yang dalam seminar ini ada yang lebih alim, boleh kongsikan pada semua supaya dapat dimanfaatkan. Okey. Mana tadi ya? Okey, kaedah. Kaedah iaitu apakah kaedah yang akan dibincangkan dalam bab Usman Osmani. Ini sangat-sangat asas sebab mana kita akan benda ini yang akan dibincangkan, ya. Okey. Mana dia? Kita ambil ni, ya. Walaupun para ulama berbeza pendapat dalam menentukan jumlah kaedah, khilaf lagi, semua khilaf. Jangan pening-pening, ya, khilaf. Namun di sini penulis hanya mengutarakan 6 kaedah sahaja yang telah digunakan pakai pada hari ini, ya. Dia sebenarnya kaedah ni ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 5. Yang mencipta kaedah ini menjadi 5 adalah beliau bernama Ibnu Wathiq. Ibnu Al-Wathiq. Dia mengatakan ada 5 sahaja. Kemudian datanglah seorang tokoh yang bernama As-Suyuti menambah satu lagi yang menjadikan dia 6. Ya, boleh rujuk kita Al-Itqan, ya, fi Ulumul Quran. Jadi Imam As-Suyuti membuat satu penambahan dalam kaedah tadi 5 menjadi 6. Dia sebenarnya penambahan-penambahan ini memudahkan kita, Buktinya apa? Jika saya tanya ataupun saya kongsi teruslah. Ayat Al-Quran ketika zaman baginda ditulis dengan khat apa? Ya, khat apa? Agak siapa boleh jawab, ya? Ada siapa yang boleh tolong? Khat kufi. Okey. Lain-lain? Siapa nak kongsi? Sebut apa? Sebut je nama khat. Okey. Saya kongsikan, ya. Kufi tu salah satunya lah. Khat kufi tu khat yang petak tu. Khat yang petak-petak yang susah nak baca tu kan. Yang banyak orang jual-jual khat tanpa kat dinding kan. Okey. Khat pertama, Syifa Ahmad cakap khat Raihani. Khat famous sekarang. Khat apa? Khat Kufi tu kan. Okey. Khat yang pertama digunakan untuk Al-Quran ialah khat nasakh. Kita jangan bayangkan nasakh yang ada pada Quran kita sekarang, ya. Nasakh dulu. Iaitu yang lahir daripada khat nabati. Asalnya nabati. Dicantikkan jadi khat nasakh. Kemudian lepas itu khat kufi pula. Ya, dia ada pasca ada tempo-tempo dia kan. Ada tempo-tempo dia. Sama macam ilmu dhab tadi lah. Soalan cerita. Mula kosong, kemudian letak titik oleh Abu As'ad Ali, kemudian penambahan cantikkan oleh Imam Ahmad Al-Farahidi, Imam Nahu dan sebagainya. Ini pun sama. Nasakh iaitu yang diambil daripada An-Nabati, kemudian beralih pada khat kufi. Okey, tadi pun betul juga, ya. Hampir betul, ya. Iaitu selama 2 kurun, hampir 2 kurun lama, ya. Ialah khat kufi tadi itu yang lahir, yang diambil daripada khat musnad. Khat musnad. Kalau tak terbayang tak apalah, ya. Yang penting ada dengarlah nama-nama ni, nanti boleh search kat Google ke macam mana khat musnad, khat kufi. Okey, sambung, ya. Khat kufi tadi diambil daripada khat musnad hinggalah pembaharuan yang dilakukan oleh Ibnu Muqlah. Mungkin peserta dalam sini pernah mendengar Ibnu Muqlah ataupun ustaz-ustazah yang mengajar nahwu sharaf pernah dengar nama Ibnu Muqlah, ya. Iaitu hidup pada kurun keempat, telah membuat satu pembaharuan kepada khat nasakh. Khat nasakh tadi, ya. Khat nasakh tadi di-upkan balik.
Selepas muncul seorang tokoh lagi yang bernama Ibnu Bawwab. Ibnu Bawwab. Bawwab ni dengar macam Bawwab sebenarnya ni penjaga apa? Penjaga gate lah, penjaga gate punya pintu kan. Tapi rupanya anaknya ni luar biasa Anaknya ni pakai khat, tulisannya halus. Siapa yang tangannya halus, khat cantik, dalami dalami. Sebab ilmu ni dah pada zaman dulu. Jadi kita mewarisilah. Tak semua orang ada. Jadi Ibnu Bawwab wafat pada tahun 413 Beliau memperelokkan khat nasah tersebut. Kemudian para ulama selepasnya menerima tulisan tadi itu dan dicantikkan. Masa berlalu lahirlah seorang lagi tokoh yang bernama Al-Mu'tasimi yang memperbaharui lagi tulisan tadi ya. Jadi itulah ringkasnya dia punya kronologi sampai sekarang ni khat nasakh. Kalau kita perasan mushaf kita dengan mushaf yang cetakan yang terkini daripada Saudi, khat dia lain sikit. Nasakh tetap nasakh tapi lain sikit. Okey, ada yang perasan tak? Kalau ada yang perasan boleh komen sikit, boleh type. Nampak perbezaan ke? Ada tak? Ustaz, mungkin kerana penulisan resam yang terkini di Arab Saudi kerana penulisan Osman Taha yang menyebabkan khat dia berbeza sedikit. Wallahu a'lam. Okey, bagus. Siapa yang cakap tu? Okey, terima kasih mushaf yang mushaf Madinah, cetakan Malikul Fahd tersebut ditulis oleh Syekh Osman Taha, masih hidup lagi. Beliau ada menulis dua versi versi yang lama pun beliau juga, iaitu yang Al-Quran yang kita pakai selalu ni. Dan kalau kita perasan, kalau kita balik umrah ke, haji ke, ada dapat Al-Quran hadiah atau kita beli, tulisan dia halus sikit. Siapa tulis? Beliau juga, Osman Taha juga ya. Jadi bolehlah kita buat kesimpulan umum, kronologi khat Al-Quran daripada tadi tu sampailah zaman sekarang ni Osman Taha. Sebelum antara yang sampailah Mu'tasimi hingga Osman Taha, pasti ada tokoh-tokoh lain tokoh-tokoh lain. Termasuklah mushaf yang dicetak di Mesir. Mesir adalah negara pertama yang mencetak Al-Quran iaitu yang ditulis oleh Al-Mukhallilati. Al-Mukhallilati cetakannya tulisan tangan, banyak dibuat, banyak dicetak dan diedarkan. Namun cetakan Mesir ini tidak berapa halus, kertasnya tak berapa cantik sangat ya, tapi beliaulah yang mula-mula di Mesir lah, Al-Mukhallilati ya. Okey, habis. Itu salah satu sikit perkongsian lah. Okey, kita masuk ya. Apa yang kaedah 6 tadi tu? Yang pertama mana tadi? Malah ia telah dihimpunkan. Okey. Malah beliau kaedah tadi tu yang 6 tadi tu telah dihimpunkan dalam bentuk syair qasidah oleh Syekh Muhammad Al-Aqib. Ya, boleh rujuk kitab Aqilat. Kitab Al-Muyassar. Al-Muyassar tu penulisnya Dr. Siapa tu? Ghanim. Okey. Dan kitab Mutahaf. Ni penulisnya Abdul Karim bin Awad. Awad ya. Awad nama dia Awad. Beliau ini kecil orang ni ya. Ahli lajnah tasih mushaf Mesir. Saya pernah belajar dengan beliau. Orang kecil, suka buat lawak. Tapi cakapnya bahasa pasar yang sangat kampung-kampung yang tak faham. Dia tak faham. Lawak-lawak, syadid. Belajar syadid. Datang lambat tak boleh masuk. Tapi time peksa, bagus. Dia tak syadid. Ya. Dia tolonglah meluluskan. Okey, sambung 6 rukun tersebut itu al-hasfu hazaf lah, az-ziyadah tambah, al-hamzah. Jadi dalam bab Usam ada hamzah, dalam bab Top pun ada hamzah. Jadi kita kebingungan. Hamzah bila kita tengok Al-Quran, ini hamzah bab Usam ke bab Top? Kalau bab Usam wajib ada jika diiktifak. Kalau ia adalah Dom, tak ada pun
tidak mengapa. Jadi macam mana nak tahu? Kena belajar khusus resam. Kena belajar khusus dots. Jadi perkongsian kita tentang dalam seminar ini adalah supaya kita membuka kita punya pemahaman minda supaya punya macam-macam lagi ya, macam-macam lagi. Yang keempat al-badal. Al-badalu ya, badal tukar. Nombor 5 al-waslu wal waqtu. Wasal sambung, qat'u potong. Iaitu tulisan sambung ataupun terpisah. 6 ma fihi qira'atani, yang mempunyai dua bacaan qiraat ditulis dengan salah satu saja. Saya akan detailkan sedikitlah. Saya akan laju sikitlah. Hazaf ini buang lah ya. Hazaf ni buang. Gugur, buang. Mungkin ada yang tertanya-tanya, Al-Quran tidak boleh digugurkan walaupun satu huruf. Tidak boleh dihazaf walaupun waw. Jadi hazaf ini hazaf apa? Hazaf ini adalah hazaf yang dibenarkan sebab dalam mushaf yang dihantar oleh Sayyidina Osman, ada perkataan yang hazaf, ada perkataan yang isbat. Ya. Nanti kita akan datangkan contoh-contohnya. Pembagian hazaf. Ada 3 bahagian. Hazaf isyarah. Hazaf disebabkan nak bagi tahu adanya bentuk-bentuk qiraat mutawatir. Seperti wa idh wa'adna Musa, dan kenanglah. Wa idh ni ingatlah ya, wazkur ya. Ketika kami berjanji kepada Nabi Musa. Okey. Apa perbahasan ni? Ejaan dia waw, ain, dal, nun, alif. Wa idh wa, ya. Boleh tak tulis waw alif? Boleh, tapi tak Osmani lah. Pada ayat ini boleh dibaca dengan membuang alif. Wa idh wa'adana. Bacaan dengan membuang alif adalah qiraat Abu Amr, Abu Ja'far dan Yaqub Abu Amr. Jadi Abu Amr mungkin kat sini baca dengan taklil ya. Wa idh wa'adna Musa 40 laila. Dibaca dengan pendeklah. Ya. Manakala yang baca dengan panjang, wa idh wa'adna, selain mereka termasuk imam kita iaitu Imam Hafs an Asim, riwayat Hafs an Asim ya. Okey. Ini hazaf yang berlaku, yang dibolehkan. Hazaf hazfu ikhtisar. Hazaf sebab nak pendekkan. Berlaku pada jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Contoh, innal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Sampai habis. Jadi pada Osmani tidak perlu ada alif besar. Ini pun sama. Alif kecil itu apa? Alif kecil itu ilmu penandaan. Seperti mana Ustaz Azam beritahu, nak beritahu kat situ ada alif mat yang telah dibuang. Namun apabila kita menulis insya, menulis bahasa Arab, kena ada alif lah, alif besar. Nanti takut ustaz-ustazah kita potongkan. Dah markah, potong lah. Ketiga, hazaf iqtisar. Iqtisar khusus, kalimah-kalimah tertentu. Contoh, tidak pada kalimah-kalimah lain. Walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad. Ini ya, kalimah-kalimah khusus saja yang diberitahu. Mi'ad. Surah Al-Anfal. Okey. Jika ada soalan saja ya. Okey, kita masuk hazaf alif. Hazaf adalah bab yang paling panjang dalam ilmu rasam. Panjang dan banyak perbahasan dia. Kita akan mula daripada yang nombor 1. Dia ada 5 ya. Mungkin 5 lah. Hazaf alif pada tempat-tempat dan keadaan antaranya salah je. Hazaf alif pada kalimah basmalah. Cuba tengok ya. Bismillah ya. Ini bismillah. Asalnya begini. Ba alif sin mim. Ba alif sin mim. Tapi untuk bismillah hazaf alif. Dan juga pada waqala kabu fiha bismillah majriha wa mursaha. Ini surah Yunus kot. Mesti hazaf alif, tidak boleh isbat alif. Apakah beza, apakah hikmah beza ini dan ini?
Bismi, bismi. Okey. Ini panduan untuk menulis ayat Al-Quran. Apabila bismi depannya ada lafzul jalalah, Allah, Allah, hazaf dengan alif ya. Hazaf dengan alif, hazaf alif. Manakala ini tiada, Tuhan kamu saja, letak alif. Okey. Kemudian tengok pada tulisan kuning ni, majriha imala. Nampak tak bulat? Bulat ke petak sepatutnya? Diamond. Diamond, petak diamond kan? Okey. Ya. Tadi Ustaz Azwan ada kongsikan kan? Ada dua mazhab, Ya. Masyariqah dan Maghribah kan? Ya. Okey. Yang terkini Mushaf Madinah dan ada cetakan daripada Telaga Biru dah menggunakan kaedah ini. Kaedah yang bulat ni lah. Bulat ni. Kalau ingat tadi ikut mazhab mana tu? Masyariqah ke Maghribah tu? Bulat Maghribah. Maghribah. Okey, Maghribah. Okey. Ya. Ini bulat ke petak ke, ini semua perbahasan ilmu dhabt. Kemudian ya ayuha hazaf alif. Hazaf alif semua hazaf alif. Ya, asalnya ya alif satu, ayuha satu. Kemudian hazaf ya. Ini mungkin yang akan dibincangkan sikit kot. Hazaf ya ianya berlaku dalam beberapa keadaan, antaranya dia dalam buku banyak, saya datang sikit sajalah. Ya mutakallim pada kedudukan munada. Munada ni ya ni lah. Wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi. Dan kenangkanlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku. Okey. Ya wahai kaum, di manakah akunya ini? Ada soalan PMD kan. Di manakah akunya itu? Ada siapa nak menjawab? Ada ni, saya tahu. Kau boleh bantu saya? Ada ustazah daripada Mahad Johor. Terus nak surah. Okey. Ni, okey betul. Siapa tu ya? Tiga-tiga. Okey. Okey ya. Ku-nya itu adalah asalnya mim ya. Mim ya. Mim ya hazafkan ya dan baris bawah ini adalah niyabatan sebagai ganti bagi dihazafkan ya ni tadi. Ya. Ya baris bawah ni. Contoh lain fattaqun. Maka bertakwalah kepada ku. Ku tu fattaqun. Nun tu baris bawah. Ya, sepatutnya fattaquni ya, fattaquni, tapi dihazafkan ya. Nak menunjukkan kat situ supaya kalimat itu dipendekkan. Ya. Dalam kaedah nahwu boleh ya. Tapi kalau ketika pelajar-pelajar SPM menulis insya, saya tak tahulah. Mungkin boleh, mungkin tidaklah ya, ataupun tidak boleh, takut mengelirukan kan. Dalam nahwu ada dua mazhab, mazhab Basrah dan mazhab Kufah. Okey, tiga, hazaf waw. Ustaz, tengok tanya boleh Ustaz? Okey, boleh. Pada kalimah wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi. Hazaf ya kan? Okey. Kenapa dia hazaf? Oh, kenapa dia Kenapa hazaf? dia hazaf ya tu? Okey, bagus Ya. soalan tu. Kenapa tak kekalkan saja kan, senang kan? Kan? Okey. Hazaf kat sini kita boleh kita masukkan dia sebab kalau sebenarnya Rustam Osmani kalau ditanya kenapa, jawapan pertama adalah tauqifi. Ya, tauqifi. Soalan pertama lah. Jawapan pertama, kerana ia telah ditulis oleh sahabat dan Nabi Muhammad SAW mengiyakan. Sebab itu hadis adalah ma'udhifa ila Nabi SAW min qawlin aw fi'lin aw takririn aw sifatin. Hadis ialah apa-apa yang disandarkan kepada baginda SAW min qawlin, kata-kata, perbuatan, pengakuan dan sifat. Jadi Nabi mengiyakan pada tulisan yang begini dan sahabat tersebut tidak menulis pada ya alif dan Nabi mengiyakan, itu menjadi hujah bahawa Rasulullah Osman ada tauqifi. Itu kalau jawapan yang pertama lah. Ya, paling kuat itu. Senang jawab. Kalau nak jawapan yang lain, tambahan kenapa dibuang, jadi kita boleh bagi jawapan li'ikhtisar, untuk pendekkan.
Kita ambil yang ni. Ambil perbahasan ikhtisar tu pendek. Ya hazaf ni ya. Jawapan mungkin kalau nak jawapannya lebih mantap boleh tanya pada ahli-ahli Quran yang lain lah. Yang mungkin ada jawapan dah. Sebenarnya soalan begitu bagus ya. Kenapa? Saya suka kenapa. Seperti bangau-bangau. Bangau-bangau. Kenapa? Apa ya? Tak mau bagi orang ngantuk. Kan? Okey. Kenapa dan kenapa? Contoh macam Ibrahim tadi tu. Kerana nak menduga, kerana anda nak tambah ilmu, Ustaz. Yalah. Anda Okey. bertanya kerana nak menambah ilmu, bukan nak menduga, Ustaz. Ya, minta maaf, Ustaz. Ya, tak apa. Jadi tuan boleh guna jawapan yang pertama, iaitu sebab tulisan adalah tauqifi. Ya, tauqifi. Yang kedua sebab ikhtisar tadi tu. Jawapan-jawapan lain mungkin tuan boleh tanya yang lebih alim, ataupun saya mungkin boleh kongsi kepada tuan di masa akan datang. Sebenarnya soalan kenapa tu bagus sebenarnya ya. Okey, sambung balik. Wow. Kita laju-laju saja ya. Wow, kalau tengok kat sini, wawun asalnya waw nun ya. Waw nun. Tetapi dalam Rasam Osmani, wawnya satu saja. Jadi wawnya kecil itu apa? Waw kecil itu adalah dhabt. Yastawun. Ini dalam surah apa ya? Sajadah. La yastawun. Yes. Kan? Wawnya satu. Jadi kalau kita nak mengeja Rasam Osmani, yasin ta waw nun sudah cukup. Tapi masalah dia nanti yang baca mungkin la yastun. Begitulah kan. Padahal yastun. Ya. Begitu juga pada perkataan Daud. Kan? Daud tu wawnya satu macam ni juga. Okey. Ketika saya dalam kelas dahulu, ada pelajar tanya. Kenapa? Bukan pelajar tanya ataupun saya punya pensyarah bertanya dan dia menjawab. Kenapa perkataan Daud itu wawnya satu? Asalnya dua, hilang satu. Sebab cuba kita eja perkataan Abu Amr, sebutannya Abu Amr, tapi ejanya Abu Amru. Abu alif bawah, Amru ain mim ra waw. Amr. Bahasa Melayu sebut Abu Amr. Sebenarnya Abu Amr. Wawnya tak bunyi pun. Ya. Okey. Jawapan dia cakap sebab Abu Am telah mencuri Abu Daud punya waw dan letakkan dekat tempat dia. Dia cakap begitulah. Itu jadi itu jawapan lawak-lawak ya. Jawapan lawak-lawak saja. Sebab Abu Am telah mencuri Daud punya waw dan letakkan tempat dia. Padahal Abu Am tak sebut Abu Amr pun, Abu Amr saja ya. Abu Amr saja. Okey. Sebab apa Abu Am letak waw? Sebab nak bezakan sebutan Umar. Ya. Ya. Umar. Okey. Hazah lam. Wallaini. Saya nak tanya sikit. Okey, boleh. Hazaf waw, dua harkat, dibaca dengan dua harkat. Betul? Betul. Tapi hazaf ya, yang tadi ya qaumi, harkat dia hilang juga lah kan? Okay. So hazaf, bila dihazaf huruf tu, dia bersangkutan juga dengan harakat. Betul? Betul. Ya, betul. Okey. Kerana itu, qaumi ini tak ada ya kecil kat sini. Kalau ada ya kecil, kita namakan ya lafziah boleh, ya silah boleh, ya ma'fusah boleh, ya kepala ya tu. Kalau tak ya kecil nanti baca ya qaumi innakum. Ya. Ya qaumi innakum. Ini untuk riwayat haf ya. Akan ditambah ya. Macam fattaqun, patutnya ada ya. Tetapi ada imam yang baca fattaquni ya, seperti Yaqub ya. Mana kalau waw kat sini, dia letak waw kecil nak bagi tahu kita bahawa ini kena panjang sikit. Ya. Kalau tak ada waw kecil nanti kita akan baca
wasyuara yattabi'uhumul ghawun. La yastawun. Salah kan? Ya. Jadi ilmu dhab tu diletakkan kat sini lah, nak bantu kita. Lam hazaf, asalnya wal ini dua lam ya. Wal alif lam lam. Wa satu, al satu, lail satu. Bila digabungkan waw, alif, lam, lam. Tapi dalam Al-Quran hazaf salah satu je. Ini semua ni tempat-tempat yang dihazafkanlah jadi satu. Wallati, alladzina sampai habis ya. Okey, ini ada tempat-tempat pengecualian lah di sini sikit. Okey, kita laju sikit. Hazaf nun. Fanujjiya. Nunji. Asalnya ada dua nun tapi dihazafkan salah satu. Ya, salahkan satu sebab ada imam yang baca dengan nunajji. Ya. Nanti boleh tengok balik. Okey. Az-ziyadah ini tambahannya. Tambahan alif. Yang pertama, alif ditambah. Pada perkataan la azbahanna. Ya, la azbahanna. Ini tempatnya satu saja. 6. Ghanim Qaduri menyatakan bahawa kalimah tersebut semua mashaf ditulis dengan menambah alif. Maknanya semua 6 mushaf tadi ada alif ya. Selepas lam alif. Lam alif alif. Alif tu, alif yang tanda bulat atas itu. Namun terdapat beberapa kalimah yang diperselisihkan sama ada nak tambah ataupun tidak. Ini ittifaq. Semua mushaf yang tadi itu bukan mushaf kita ya, mushaf yang Sayyidina Osman tu wajib ada. Tapi yang ini khilaf. Wala awda'uni. Alif kat sini. Alif kat sini ada khilaf. Dalam mushaf kita ada alif. Ini mushaf yang kita pakai. Inilah namanya mazhab dalam resam. Sama macam mazhab dalam dhab. Tambah ya, bi'aidin. Asalnya alif ya dal saja. Alif ya dal saja. Aidin. Tetapi tambahkan ya. Kenapa? Macam soalan Tuan Haji tadi tu, kenapa? Kenapa? Bagus tu ya. Kenapa? Kenapa ke sini? Jawapannya sama juga. Namun hikmah dia nak menunjukkan dalam kaedah sharaf, ziyadatu ma benar tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya bina, bertambahnya huruf, bertambahnya makna. Jadi kat sini nak maknanya nak lebih kukuh. Kita boleh tengoklah dalam terjemahan dan langit kami binakannya dengan kekuasaan. BID ni tengok terjemahannya apa, kekuasaan ke? Okey. Jadi nak tunjukkan kat sini betul-betul nak tunjukkan kepada kita bahawa Allah Maha Kuasa. Ya? Okey. Macam kita cakaplah dalam bahasa Melayu. Bola tu besar. Biasa bola tu besar. Kan? Jadi nada tu nak menggambarkan sangat-sangat besar. Ziyadah atau waw. Tambah waw. Ulaika. Waw ni ya. Ya. Waw ni. Jangan baca ulaika. Baca ulaika. Ejaan wajib ada. Bunyinya pendek lah. Ini wajib ada ya. Dalam Musnad Osmani wajib ada. Ya. Mungkin dalam imla'i wawnya dibuang lah. Ya, mungkin lah. Tapi biasa kita dalam penulisan insya budak pelajar SPM semua, waw tu memang ada. Izzati, ustazah maaf nak tanya. Ustaz, dekatlah ya setahun tadi kenapa diletak dhab untuk panjang, kenapa tak letak mat? Mat, okey. Dia letak layar setahun tadi tu, soalan dia ada dua waw. Kenapa letak waw kecil? Sebab nak bagi tahu kat situ mat asli lah kalau sambung. Kalau berhenti mat dia sukun, tak perlu letak mat. Sebab dia bukan mat jaiz ataupun mat lazim ataupun mat wajib. Ya, bukan mat yang panjang itulah. Mat biasa saja ya. Hazaf, hamzah. Hamzah. Ya, hamzah saya datangkan satu contoh saja. Akhadha. Hamzah berlaku pada kalimah awal kalimah, pertengahan dan hujung kalimah. Ini awal kalimah. Akhadha wajib ada. Jadi kita kena tahu mana yang hamzah resam dan mana yang hamzah dhab. Kalau hamzah dhab tidak mengapa tiada. Kalau hamzah itu resam wajib ada.
selagi mana jika dia bukan ikhtilaf di kalangan ulama. Okey, al-badal, tukar. Okey. Syurata ni asalnya dengan sin ya. Oleh itu huruf sad adalah tukar atau gantian daripada sin. Asalnya sin ya, sin. Syurata. Ditukarkan dengan sad. Ini pun sama. Asalnya sin ditukar kepada sad. Boleh tak kita menulis Al-Quran dengan sin? Boleh ke tidak boleh? Sebab Al-Quran memang telah ditulis dengan sad. Ini pun dengan sad. So, sin kecil ni apa? Sin kecil ini dalam mushaf yang kita pakai adalah disebabkan kerana mushaf kita mengikut riwayat Hafs an Asim. Riwayat Hafs an Asim membaca sad ini dengan sin. Ditukarkan kepada sin. Jadi nak mudahkan kita baca, ulama letaklah sin kecil supaya kita baca dengan sin. Okey. Oh, bergema sikit. Okey. Muhammad Awad, contoh hamzah dhab macam mana Ustaz? Okey. Contoh hamzah dhab. Okey, tadi kalau hamzah yang menumpang kat rumah alif tu ke ialah macam iza. Contoh tadi iza ini dhab lah ya. Ini dhab. Ini sam. Dia agak susah sikit melainkan kita belajar betul dan bezakan. Ini hamzah sam, ini hamzah dhab. Ya bagus tu kalau buat ada pelajar-pelajar yang ingin buat analisis hamzah saja. Ya, contoh analisis hamzah dalam surah apa-apa. Okey. Okey, sekarang kita masuk yang kelima, al-waslu. Ini ejaan sambung ataupun tidak sambung. Di sini perkataan ini tidak disambung. Wa'alla ya. Ya. Wa'alla. Ada dalam Al-Quran Allah, nun tak ada. Itu pun makna yang ini berpisah. Ada tempat lain Allah juga bunyi sama bersambung. Nunnya dah dibuang. Itu ada juga dalam Al-Quran ya. Perkataan ini ada 10 tempat saja dalam Al-Quran. Ya, tempat saja dalam Al-Quran. Okey. Ma fihi qira'atan. Apa yang mempunyai dua bacaan ditulis dengan salah satu. Contoh, Maliki Yaumiddin. Dalam Al-Quran hanya ejanya begini saja ya. Semua mushaf ittifaq mushaf mim lam kaf. Tidak boleh mim alif lam kaf. Ya, tidak menempati Ustaz Osmani. Itu kita boleh katakan imla'i lah. Ejaan tu imla'i. Kenapa mushaf semua ittifaq mim lam kaf? Sebab pada kalimah ini boleh dibaca dengan dua wajah. Okey. Pertama baca dengan Maliki Yaumiddin. Seperti mana kita baca. Yang kedua ada imam baca dengan Maliki Yaumiddin. Hanya dua imam saja yang baca dengan panjang ya. Ibnu Katsir dan Asim. Wa Maliki Yaumiddin rawi nasir. Itu dalilnya. Qaulun ke Warsh semua kebanyakannya baca dengan pendek ya. Okey. Kalaulah ditulis dengan mim alif, nescaya semua imam akan baca dengan panjang. Sebab tak ada pilihan lain. Ya, kalau begini dia boleh panjang boleh, letak alif kecil. Dhab dia. Kalau nak baca pendek, buang alif kecil. Okey, ini sangat mudahlah. Banyak lagi dalam Quran ya. Contoh lain, tadi Ustaz Azwan dah beritahu, fatabayyanu fatasabbatu. Ahli syafa membaca dengan fatasabbatu. Syafa ya. Kita baca fatabayyanu. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Rumah dia sama. Fa. Kita bayangkan ini semua tak ada titik. Ini tak ada titik. Resam dia tetap sama. Resamnya tetap sama. Ada baca fatabayyanu dan fatasabbatu. Okay, boleh letak jadi nun jadi ta jadi nun boleh ya. Okey. Masa tinggal mungkin 20 minit. Saya akan datangkan contoh-contoh gambar. Ini adalah contoh-contoh mushaf besar sangat. Yang dijumpai Al-Quran manuskrip Al-Quran yang dijumpai di Birmingham.
Mungkin begitulah bunyinya. Di mana ya? London ya. Okey. Apa kisah dia? Kisah dia, mereka terjumpa 3 tahun lepas atau 4 tahun lepas di perpustakaan mereka. Rupanya ada tersimpan beberapa helaian Al-Quran yang macam ni tulisan lah. Ini surah apa? Ni surah Toha kot. Surah Toha. Okay. Ni Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ar-Rahman. Tengok kosong ya, kosong. Ar-Rahim. Ada titik 5. Ini saya tak tahu. Allah apa ni tu? Ini titik 3 ya. Ini kosong ya. Ini bismillahnya kosong. Semua ni ada titik dia. Ini ada titik sikit, ini ada titik sikit. Selepas mereka membuat kajian, masuk makmal menggunakan karbon scan, mereka mendapati bahawa usia kertas ini adalah pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Ya. Sayyidina Abu Bakar, maknanya selepas Nabi Muhammad. Sama ada kulit kambing ke kulit unta, wallahu alam lah. Tetapi kita tak boleh katakan ini tulisan ini wujud pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Berdasarkan ilmu dirayah, iaitu ilmu yang berdasarkan ilmu kitab. Mushaf tulisan pada zaman Nabi, pada zaman sahabat tak ada titik, tak ada baris. Tapi di sini ada. Nampak ni ada. Ada apa ni? Ada 2. Ni ada 2. Ni apa ni? Ya, ba ke ya ni? Nun, ta, samawat kan? Jadi kita boleh buat andaian bahawa andaian yang lebih kukuh lah bahawa ini bukan ditulis pada zaman Abu Bakar ataupun zaman sahabat. Kertasnya sahaja. Okey, ada soalan ya. Ustaz, macam mana kita nak kenal atau wakaf hujung ya tiada titik, ya tiada titik dibaca huda atau hudayai? Oh. Kalau wasal huda. Tengok baris saja. Kalau ya itu kosong, hudalah. Kalau ya tu ada baris atas, hiduplah dia. Ya. Jadi baris itu menghidupkan dia. Okey. Ini boleh tengok kat internet. Ini pula adalah mushaf Al-Quran Turki di Galeri Anjung Warisan Nusajaya, Johor. Boleh datang ya. Saya dah banyak kali datang. Ini Al-Quran Turki. Saiznya kecil lah. Macam buku Yasin. Lebih kurang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada bulat. Alhamdulillahirrahmanirrahim bulat. Cuba tengok tulisan dia. Al-Alamin. Kalau siapa pakai handphone boleh zoom lah. Ya, pakai laptop mungkin boleh juga nampak. Zoom. Al-Alamin ada alif besar. Jadi dia tidak menepati sama Osmani kat sini. Tengok Maliki Yaumiddin, alif besar juga, sama juga. Ihdinas Siratal, ini khilaf ulama resam. Ya, sampai habis ya. Ini ilmu resam, ilmu dhab nanti boleh tengok tempat lain. Ayat yang sama. Ilmu fawasil 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7. 7 ayat juga dengan memotong ayat yang terakhir ni. Ayat ke-7 dipotong jadi 2. Okey. Seterusnya, ini adalah Al-Quran Mushaf Turki juga ada tanda sujud tilawah. Okey, ini ya. Ini Al-Quran tanda sujud tilawah. Yang ini Al-Quran Bugis. Ya, Bugis. Ini saya promote sikit ah. Iaitu ini Al-Quran Sumbawa yang saya kaji untuk kajian PhD saya. Ada di Johor. Ini yang bawah ini adalah Al-Quran di Singapura. Saya pergi Malay Heritage Singapore. Ini ada 2 buah. Ya, sebelah dengan Masjid Sultan. Ini adalah mushaf cetakan tahun 1983. Ya, di Johor kalau tak silap. Ini ya. Ini pula Al-Quran dicetak di Johor yang telah disemak oleh Sahibatul Fadilah Haji Hasbullah bin Haji Abdul Razak, Qadi Besar Johor, dibantu oleh Haji Syair bin Abdullah Al-Hafiz, penolong Qadi Besar Johor. Ini Haji Syair masih hidup lagi, ada di Johor, JB, Datuk Syanggari. Okey. Ini Bismillahirrahmanirrahim ya, tulisan dahulu. Ini dia punya pengakuan. Al-Quran ini telah disemak oleh Sahibul Fadilah sampai habis. Sampai habis Johor ya. Jadi siapa yang duduk Johor ni boleh
boleh berjumpalah dengan beliau ya. Okey, habis. Okey, untuk penutupnya jika ada soalan-soalan yang berkaitan, jika saya boleh jawab, saya jawab. Tidak, saya KIV dulu. Ustaz, macam mana kita nak kenal kalau wakaf? Okey, sudah tadi. Ada soalan tak? Ustaz, Ya. kan Ustaz tunjuk contoh yang Al-Quran Turki tu kan. Yang apa, Maliki Yaumiddin dia tu ada alif dekat lepas mim tu. Maksudnya sekarang Quran kat Turki masih macam ni ke dia punya tulisan dia ke dah lain juga? Okey, terima kasih ya. Jadi soalan tu untuk datang perbezaan Turki dulu dan zaman sekarang. Mushaf dahulu, Mushaf Osmani, dia ada mazhab dia. Dia kalau tak silap dia ikut mazhab, saya tak ingatlah mazhab apa. Dia tak ikut dua mazhab tadi tu. Jadi kalau ikutkan kaedah Rasam tadi, Malik, ittifaq, ulama, Rasam mesti hazar alif. Jadi di sini tidak menulis dengan alif. Kemungkinan besar, ini kemungkinan saja, Al-Quran ini adalah Rasam Osmani saja. Sebab Al-Quran Osmani telah wujud lama-lama dulu dah. Dah banyak dah ya. Mungkin Mushaf Ibnu Bawwab ataupun Ibnu Muqlah dan sebagainya, mereka pakai Imla'i, mungkin kemungkinan lah ya, kemungkinan. Jadi adakah sekarang punya macam ni? Saya rasa tidak ya. Saya rasa mereka pakai yang seperti yang mim lam kaf. Saya tak pernah tak ada simpanan lah. Tak ada simpanan yang Turki yang terkini, tapi andaian saya sebab Rasam Osmani akan cetakan yang terkini dah tersebar luas. Jadi mungkin mereka akan pakai yang samalah macam kita pakai ataupun yang Indonesia pakai. Wallahu alam. Ada soalan lagi ke? Dah nak Zuhur dah ni. Semua penat kan? Kalau tiada, saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua kerana daripada pagi hingga petang, tengah hari telah menahan bersengkang mata untuk mendengar perkongsian ini. Nanti saya punya makalah tadi tu bolehlah pakai. Mungkin ada kesalahan, boleh jika ada boleh WhatsApp saya. Dan saya mohon minta maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan perkongsian ini adalah diterima oleh Allah SWT sebagai amal jariah saya, supaya mizan saya adalah berat. Amin. Terima kasih. Terima kasih oleh semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Afwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Banyak ni. Okay, terima kasih ya. Nanti jangan keluar dulu daripada grup WhatsApp. Mungkin ada maklumat nak sampai. Okey, terima kasih semua. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okay, Jaga diri.